Baik, Alhamdulillah kita bersama dengan narasumber kita iaitu Ustaz Haji Muhammad Nazir bin Haji Othman dari Pusat Dakwah Islamiah akan memberikan sedikit ceramah mengenai segala amalan dilipat gandakan pahalanya. Bila dan juga bagaimana, kita akan ikuti lebih lanjut bersama dengan narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ceria nampak. Alhamdulillah. Itulah yang kita mahukan sebenarnya. Itulah yang paling penting Ustaz. Baik, untuk pertamanya Ustaz, untuk mukadimahnya mungkin dapat dikongsikan apa sebenarnya tajuk yang Ustaz ingin bawakan di hari ini. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Muammar dan Mahira, kerana pada tahun ini kita ni telah diberikan peluang untuk dapat bersama-sama lagi di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kerahmatan ini. Yang mana kita ni tahu di dalam bulan Ramadan ini ada yang mengatakan sebenarnya sebagai bulan untuk kata ni meraih bonus kata ni. Apa yang dimaksudkan di sana? Iaitu dalam bulan Ramadan adalah bulan untuk kata ni akan diberikan ganjaran pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah. Maknanya di sana besar itu kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang selain bulan Ramadan. Sehingga kan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan mengenai dengan ganjaran-ganjaran pahala ni, iaitu yang lebih kurang bermaksud, dan sesiapa yang menunaikan satu perkara yang diwajibkan Allah pada bulan itu samalah seperti dia menunaikan 70 perkara yang diwajibkan Allah pada bulan-bulan yang lain. Jadi daripada hadis Rasulullah tadi itu jelas kepada kita ni bahawa orang yang melakukan ibadah akan dilipat gandakan pahala-pahalanya. Okey, sebagai contoh ya, maksudnya hadis di sana tu macam kalau kita ni melakukan perkara yang wajib di dalam selain bulan Ramadan, sembahyang zuhur lah contoh. Sembahyang zuhur katanya kalau satu akan kita dapat satu juga kan. Tetapi di dalam bulan Ramadan kita ni sembahyang zuhur sekali diibaratkan kita ni telah melakukan sebanyak 70 kali. Sekali. Maknanya kalau dalam sehari kita ni sembahyang sebanyak 5 kali kan. 5 kali kalau dikali dengan 70 kali, semuanya totalnya ada dalam 350. Cuba kita ni bayangkan, kalaulah pada kebiasaan, adakah kita ni kan sembahyang sebanyak 35 itu bukan 350 rakaat, 350 waktu dalam sehari. Perkara itu adalah mungkin perkara yang mustahil kan. Apatah lagi kalau kita ni digandakan lagi 350 hari, 350 kali dikali dengan berapa dalam sebulan kata ni 30, maknanya lebih daripada 1000 kali kita ni melakukan ibadah. Jadi di sana adalah antara beberapa ganjaran-ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni yang menunaikan ibadah puasa ni. Alhamdulillah. Memang banyak sebenarnya keistimewaan bulan Ramadan ini, lebih-lebih lagi dengan ganjaran kita ni pahala berlipat kali ganda dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbuka luas jika kita ni usahakan untuk merebut peluang ini untuk kita ni sama-sama melipat gandakan pahala kita ni juga. Amin. Dan juga kenapa di bulan Ramadan ini pahala amalan kita ni digandakan lebih banyak, tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Mungkin dapat mungkin ada istimewanya ni yang akan disampaikan di bulan Ramadan ini yang akan dikongsikan. Okey, baiklah, terima kasih. Jadi memang di dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan satu medan tadi, satu peluang untuk kita ni untuk menggandakan lagi yang seperti yang saya katakan tadi, untuk menggandakan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan terdapatnya satu bulan yang mana bulan itu lebih baik daripada amalan pada itu adalah amalan lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Jadinya jelas kepada kita ni itu adalah satu keistimewaan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya menyentuh perkara yang lain, di dalam ibadah puasa ni kita ni umat Islam ni, saya nampak ada tiga golongan. Kita ni semua sebenarnya terbagi kepada 3 golongan. Okey, yang pertama ialah golongan yang untung, dan kedua golongan yang rugi, dan ketiga adalah golongan yang malang. Jadi kalau kita ni kena tanyakan, memang kita ni kan mau yang untung, ada orang kan mau rugi, ada kan mau apatah lagi kalau yang malang. Okey, jadi
mari kita ni lihat apa sebenarnya, siapa yang sebenarnya dikategorikan sebagai orang yang untung itu. Orang yang untung ini adalah orang yang beragama Islam, yang menunaikan ibadah puasa, yang telah mengisi Ramadan siang dan malam dengan amalan-amalan ibadah. Itu adalah orang yang paling untung. Kerana ia tahu orang yang melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zanbi. Sesiap yang lebih kurang bermaksud man shama, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, iaitu dengan penuh dengan keimanan dan penuh dengan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddam min zanbi, akan diampunkan segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Jadi itu adalah ganjaran yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kata ni melakukan ibadah kata ni penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan. Maksudnya di sana. Dan yang kedua yang saya katakan tadi adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi ni yang mudah-mudahan kita ini termasuk daripada orang-orang yang rugi. Orang yang iaitu orang yang beragama Islam, ia berpuasa tetapi ia tidak melakukan amal-amalan di dalam berpuasanya. Ia berpuasa tapi ia sembahyang. Ia berpuasa dalam masa yang sama, memang ia berpuasa, ia berlapar, ia berdahaga daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, tetapi mendedahkan aurat sebagai contoh. Walaupun pada hakikatnya kalau kita ni lihat memang ibadah puasa orang itu sah, dan tidak membatalkan puasanya, tetapi di dalam kita ni melakukan amal, ini adalah perlu kita ingatkan juga, dalam kita ni melakukan amal ada dua perkara yang perlu kita pentingkan, iaitu selain yang pertama ialah untuk mencari sah ibadat yang kita ni lakukan. Itu sudah pasti untuk menjaga kesahan ibadat yang kita ni lakukan. Dan yang kedua ialah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya kalau kita ni beribadah, dua itu kalau kita ni ada, insya-Allah alhamdulillah kita ni adalah antara orang-orang yang untung. Banyak orang yang sembahyang tetapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mungkin saja ia mencuaikan apa yang garis pandu yang telah diberikan. Macam kita ni berpuasa tapi tidak sembahyang, tapi meninggalkan melakukan perkara-perkara maksiat, itulah yang patutnya kita ni fikir-fikirkan. Jadi anda dapat mengawal emosi dan sebagainya. Dan kalau kita timbangi juga Ustaz, macam kita ni menimbang dalam ada timbangan itu, ini adalah pahala kita ni dan ini antaranya lah dosa. Jadi perlu juga ada perlu ada berat kepada pahala tu, keseimbangan tersebut. Jangan pula kita ni disebabkan berpuasa tapi Indah dijaga, kadang-kadang marah, kadang-kadang Indah menjaga matanya, deria kita ni tu Indah kita ni kawal dan sebagainya. Jadi untuk selanjutnya Ustaz, telah pun dikongsikan tadi antaranya apakah hikmahnya, apakah juga yang kita ni dapati di bulan Ramadan ini, bagaimana pula seterusnya antara amalan-amalan yang kita ni boleh lakukan. Antaranya kalau kita ni tahu wajib itu memang kita tahu, bagaimana pula dengan yang sunat. Okey, baiklah, terima kasih. Memang benar dalam bulan Ramadan ini, selain kita ni berpuasa, selain kita ni melakukan ibadah-ibadah wajib yang difardukan kepada kita ni seperti sembahyang dan sebagainya, ada perkara-perkara amalan-amalan yang telah dianjurkan dalam Islam, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antaranya jangan kita ni meninggalkan sunnah. Maksudnya di sana jangan kita ni meninggalkan sunnah itu seperti contohnya meninggalkan sahur. Kalau sahur ramai orang mudah tinggalkan macam sungkai jarang orang lupa tinggalkan tu. Betul. Awal tu lagi awal. Dan biasanya orang akan lupa ni, kadang-kadangnya membiarkan jangan tersahur payah. Pasal apa? Atas alasan malas bangun terus. Malas bangun dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah menekankan kepada kita ni, ingat pada sahur itu adanya berkat. Berkat maksudnya di sana dapat kita nampak perbezaan orang yang mengambil sahur dan orang yang tidak mengambil sahur. Kalau orang yang mengambil sahur di akhir-akhir waktu, orang itu akan bersemangat, lebih kuat sedikit dibandingkan orang yang mungkin sahur pukul 10 malam. Baginya sahur itu sudah awal sahur sudah.
atau jadi satu permasalahan juga. Betul. Jadi tujuan kita ni untuk menguatkan tubuh badan kita ni itu adalah bertujuan untuk apa lagi? Untuk menguatkan lagi kita ni beramal. Betul. Beramal untuk meningkatkan lagi amalan-amalan kita ni, yang mana kita ni tahu bahawa amalan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan seterusnya ialah amalan yang perlu kita ni lakukan dalam bulan Ramadan ni bagi meraih ganjaran pahala, iaitu sentiasalah kita ni qiyamul lail, iaitu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni jangan kita ni tinggalkan. Kenapa? Kerana kalau kita ni fikir-fikirkan, sembahyang tarawih ni hanya ada terdapat di dalam bulan Ramadan. Bulan lain jangan dah, tidak akan ada kita ni terjumpa orang akan sembahyang tarawih di dalam bulan Safar mungkin sebagainya, tetapi hanya terdapat di dalam bulan Ramadan. Jadinya since kita ni masih diberi kesempatan berada dalam bulan Ramadan ni, mestilah kita ni mengambil peluang lah untuk memperbanyakkan amalan kita ni, antaranya ialah sembahyang sunat tarawih dan sebagainya. Dan seterusnya amalan yang dapat kita ni lakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Pernah ramai yang mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, iaitu bulan di mana kita ni dianjurkan untuk membanyakkan membaca Al-Quran. Kalau macam sebelum ni hari-hari biasa, selain di luar Ramadan, kita ni membaca mungkin dalam sehari 1 muka surat, 2 muka surat dan sebagainya. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan ni kita ni upgrade lah sedikit, kita ni tambah bacaan-bacaan kita ni, mungkin paling kurang lah dalam sehari 1 juz. Kalau sudah tadi berpuasa membaca Al-Quran 1 juz sehari, kalau diikutkan 30 sebanyak 30 hari, kita ni sudah khatam Al-Quran. Mungkin orang banyak tu 1 juz satunya ustaznya. Barat. Okey, kalau anda mau macam tu, caranya senang saja. Setiap lepas waktu sembahyang kita ni ada 5 waktu. Selepas sembahyang, kita ni baca 2 lambar Al-Quran. Itu bermaknanya 4 muka surat. Setiap waktu. Maknanya kalau totalkan 1 juz juga. Kan sebenarnya ada 20 muka surat semuanya. Tanpa disadari. Ya, betul. Kadang sebenarnya mindset kita ni kan, kita ni tak dapat apa itu inilah. Tapi sebenarnya kita ni mudah sebenarnya. Ada cara yang lebih mudah lagi. Betul. Dan tadi di kesempatan tadi ada 3 golongan tadi yang telah disebutkan, antaranya golongan untung, rugi, dan last kali tadi golongan malang tadi belum sempat lagi. Dapat diterangkan ni. Okey, baik. Memang benar yang tadi baru menyebutkan mengenai dengan orang, ciri-ciri orang-orang yang untung, orang yang rugi, dan yang ketiga adalah orang-orang yang malang. Ini adalah kalau boleh kata ni dijauhkan, iaitu orang yang beragama Islam tapi tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Allah telah mengurniakan kepadanya umur yang panjang untuk dapat bertemu dengan Ramadan seperti dambaan orang-orang yang beriman, tetapi ia mensia-siakan kehidupannya, ia mensia-siakan umurnya berada dalam bulan Ramadan dengan tidak berpuasa, apatah lagi mengerjakan perkara-perkara yang lain. Ini kita ni mudah-mudahan kita ni tidak tergolong golongan yang malang. Mudah-mudahan kita ni tergolong dalam golongan untung ya. Sama-sama kita ni meraih bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan amalan-amalan, dan bukan sekadarnya kita ni puasa, tetapi amalan-amalan yang lain juga ya. Kita patut terapkan juga di dalam bulan Ramadan ini. Dan mungkin dalam lebih kurang 2 minit ya Ustaz, mungkin dapat menyimpulkan sebagai kesimpulan daripada ceramah kita ni pada pagi ini. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih. Jadi mungkin di akhir ini saya mengingatkanlah kepada diri saya sendiri dan kepada ada penonton serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Jadi kita ni jadikanlah Ramadan yang ada pada hari ini, yang kita ni diberikan kesempatan untuk bertemu ni adalah merupakan Ramadan yang terbaik yang pernah kita ni lakukan berbanding daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Kerana kita ni jadikanlah Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang akan mendidik diri kita ni daripada yang perkara yang baik kepada yang lebih baik, dan sebagai satu permulaan kita ni untuk mengupgrade level usaha kita ni dalam tadi sama-sama mencari misi kita ni, iaitu misi kita ni untuk menjadi sebagai seorang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana lebih kurang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Inilah misi kita ni, iaitu semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di kesempatan nanti juga dalam
fenomena kita ni pada masa ni dengan ada wabak COVID-19 ini. Alhamdulillah negara kita ni ada juga sudah men-share sama ada yang berbentuk kertas ataupun menggunakan media sosial doa-doa. Jadi kita ni ambil kesempatan di dalam bulan Ramadan ini, kita ni perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga COVID-19 ini kita ni akan terhindar daripada COVID-19. Dan sebelum saya terlupa, di dalam antara bulan Ramadan ini ada dua masa, antaranya ada dua masa yang doa kita ni tidak akan ditolak. Maknanya ketika doa mustajab, iaitu ketika kita ni bersahur dan ketika kita ni berbuka puasa. Time itu kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pulang panjang-panjang. Ada kadang marah kanak-kanak, kadang bismillah baca doa dululah ya, panjang. Kita ni aniatkanlah dalam hati kita ni, dalam hati untuk kita ni, mudah-mudahan kita ni akan terlepas daripada bala bencana tersebut. Amin ya rabbal alamin. Satu perkongsian yang cukup menarik ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan taufik dan hidayah untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas ya, terutama sekali di bulan yang mulia ini ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, iaitu Ustaz Haji Muhammad Nazir bin Haji Othman, dari Pusat Dakwah Islamiah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.